Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, so untuk hari ini kita teruskan dengan penerangan bagi tugasan 10, yang mana dalam tugasan 10 ia mengandungi penyata kewangan, iaitu penyata kewangan dia terbahagi kepada dua, satu penyata pendapatan dan yang kedua adalah penyata kedudukan kewangan. Okey, tempoh hari cikgu sudah pun bagi penerangan sebenarnya berkaitan dengan penyata pendapatan. Okey, walau bagaimanapun hari ini cikgu akan bagi lagi sekali penerangan berkaitan dengan penyata pendapatan dan sekali terus dengan penyata kedudukan kewangan. Kerana kalau tempoh hari penyediaan penyata pendapatan yang cikgu bagi tu dia nak kata suka tak suka juga, cuma untuk hari ini penerangan dia lebih ringkas, senang dan memudahkan. Okay, so tanpa kita berlengah panjang, okay, kita teruskan dengan cara untuk menyediakan penyata pendapatan. Okay, kalau tempoh hari cikgu bagi dalam bentuk Word, tapi untuk kali ini cikgu bagi dalam bentuk Excel. Cuma untuk pengetahuan kamu, Excel yang cikgu bagi tapak penyata pendapatan performa yang ini adalah manual, bukan auto pengiraan. So maknanya kamu perlu buat pengiraan secara manual. Okey, tak sama dengan penyata aliran tunai ni. Kalau penyata aliran tunai ni cikgu dah setting dia jadi auto pengiraan. Okey, tapi untuk penyata pendapatan dia adalah secara manual. Okey, so maknanya pelajar perlu buat pengiraan secara manual lah. Okey, tanpa kita bercakap lebih panjang lebar, kita teruskan kepada cara untuk menyediakan penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2021. Okay, sama juga ya guys, apa yang perlu kamu faham dan tahu untuk penyata kewangan, sama ada penyata pendapatan maupun penyata kedudukan kewangan, ia akan disediakan dalam tempoh tahunan, ataupun dengan kata lain ia akan disediakan, kebiasaannya ia disediakan dalam tempoh setahun. Okey. Jadi yang ni macam biasa, nama perniagaan ini adalah nama perniagaan kamu ya guys. Okey. Benda yang cikgu highlight merah tu bermakna setiap pelajar dia mempunyai nilai ataupun perkataan masing-masing lah. Tak sama untuk setiap pelajar. Okey. Kita terus tengok kepada jualan ataupun perkhidmatan. Okey, yang ini adalah perkhidmatan. Okey, jumlah tahunan sasaran perkhidmatan. Yang ini kamu terus rujuk saja di tugasan 11, iaitu penyata aliran tunai. Okey, dekat sini cikgu terus bagi tapak penyata aliran tunai. Okey, kamu rujuk dekat sini saja guys. Hasil perkhidmatan. Okey, ini adalah hasil perkhidmatan untuk setahun yang mana kamu pun telah sediakan secara lengkap ya. Untuk penyata aliran tunai ni pastikan dia dah lengkap baru kamu dapat sediakan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan lah. Okey, ini adalah jumlah tahunan. Okey. Kita akan ambil kira nilai dekat tepi ini ya guys untuk menyediakan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Nilai hujung ni, nilai tahunan. Okey, so perkhidmatan cikgu contoh perkhidmatan cikgu dekat sini adalah jumlah dia 313763. So cikgu terus masukkan saja 313763. Okey, seterusnya yang kedua adalah jualan. Jualan ni sekiranya pelajar membuat perkhidmatan penghantaran. Kalau tak ada, kamu kosongkan macam cikgu lah. Kalau ada, kamu tulis nilai jumlah jualan. Okey, ini adalah nilai jumlah jualan yang kamu telah kira. Sekiranya ada nilai jumlah jualan kamu, kamu letaklah nilai dia berapa. Okey, so guys, yang ini perkhidmatan, kalau ada jualan, tambah jualan, so kamu akan dapat nilai. Sebab cikgu tak ada jualan, jadi cikgu punya nilai dia samalah. Okey.
Itu adalah untuk jualan ataupun perkhidmatan. Seterusnya dalam penyata pendapatan ni, jualan ataupun perkhidmatan bersih dia akan tolak dengan kos jualan. Yang mana kos jualan dia mengandungi beberapa item di bawahnya. Yang pertama inventory awal. Inventory awal dia tambah dengan belian barang niaga, dia akan tolak dengan inventory akhir. So dia akan dapat kos jualan. Okey guys. Disebabkan perniagaan kamu baru memulakan perniagaan pada bulan Ogos tempoh hari, bermakna kamu punya perniagaan tak ada inventory awal. Jadi dashkan sajalah kalau kamu dah berniaga 2-3 tahun yang ke belakang, maknanya kamu ada inventory awal lah. Okay, inventory awal ni adalah barang yang tak habis pakai, tak habis guna. So kamu bring forward dia masuk ke tahun seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok belian. Belian barang niaga. Okey, belian barang niaga kamu rujuk jumlah setahun kos bahan sebulan. Nak ambil dekat mana yang ini? Ambil juga di tugasan 11. Di dalam penyata aliran tunai kamu sudah pun buat pengiraan di bawah perbelanjaan operasi. Okey, kalau kamu perhatikan sini belian bahan sebulan. Okey, yang ini adalah kamu dah buat pengiraan yang mana kita mengandaikan ia meningkat sebanyak 5% sebulan. So kamu ambil nilai dia 9550.28, cikgu punya contoh. So okey, seperti yang cikgu bagi tahu, setiap nilai yang kamu dapat ini kamu mesti bundarkan ia kepada nombor bulat. Jadi cikgu punya 9550. Okey, dan inventory akhir. Okey, untuk inventory akhir ni kita mengandaikan bahawa barang tidak habis pakai, tidak habis guna adalah sebanyak 10% daripada jumlah jualan belian bahan niaga untuk setahun. Jadi cikgu punya pengiraan 9550 darab dengan 10%, so cikgu dapat lagi nilai 955. Okey, 955 ini adalah inventory akhir cikgu. Okey guys, so kalau kamu perhatikan tapak yang cikgu bagi kepada kamu, cikgu bagi dia dalam bentuk bracket cikgu bagi dia XX macam ni dalam bentuk bracket. So bila kamu nak type nilai, kamu jangan buang bracket tu. Jangan buang bracket. Kamu hanya tukar nilai X saja. 955. So bila kamu enter, dia akan jadi ada macam tanda negatif. Okey. So cara untuk senang, kalau kamu malas nak tekan kalkulator, kamu boleh terus highlight saja 9550 dengan 955 and then kamu sum. Sorry Okey. Pergi dekat home, kamu sum saja. Okey, so bila kamu sum, dia akan dapat nilai 8595. So kamu pindahkan 8595 ke lajur yang ketiga. Yang ini pun sama, kalau kamu tengok tapak asal cikgu bagi dalam bentuk bracket. So jangan buka bracket dia supaya bila kamu enter dia akan keluar negatif. Okey, bila kamu dah pindahkan, kamu padamlah di sini. So maknanya sekarang ni hasil jualan bersih dia akan tolak dengan kos jualan. Okey, 8595 ini adalah kos jualan cikgu. Jadi 313763 tolak dengan 81595. So macam mana caranya? Kalau kamu malas nak tekan kalkulator, kamu highlight saja and then kamu tekan sum. So dia akan dapat nilai inilah 305168. Sebab cikgu punya ni cikgu selang satu baris. So kamu type dekat bawah ni lah 305168. Okey, and then kamu padam yang ini. Okey, itu sampai untung kasar. Okey, kita terus tengok pula kepada perbelanjaan perniagaan. Okey, di bawah perbelanjaan perniagaan ada beberapa jenis perbelanjaan yang telah cikgu senaraikan dalam tapak yang diberi, guys. Okey, yang ini pun senang saja. Kamu hanya perlu
copy paste sahaja daripada penyata aliran tunai, nilai dia bawa masuk ke dalam penyata pendapatan dekat sini. Okey, kita tengok yang pertama perbelanjaan lain di bawah gaji pekerja. Okey, kamu tengok di bawah penyata aliran tunai, gaji pekerja. Sini. Okey, so kamu ambil terus nilai untuk setahun. Okey, cikgu punya 98832. So, cikgu masukkan saja nilai 98832. Okey, seterusnya KWSP dan Perkeso. Cikgu punya nilai 936 untuk sebulan. Jadi, untuk tahunan nilai cikgu adalah 11232. Okey. Sewa premis. Sewa premis cikgu punya adalah sebanyak 2,500 untuk sebulan. Jadi setahun cikgu dapat 30,000 untuk sewa premis. Okey, seterusnya belanja utility. Okey, belanja utility cikgu punya bulanan adalah sebanyak 400. So nilai tahunan cikgu punya adalah 4,800. Kamu just masukkan nilai itu saja, copy and paste saja. Tapak cikgu dah bagi. Tinggal kamu masukkan nilai saja. Okey, seterusnya alat tulis. Okey, alat tulis cikgu punya 100 sebulan. Jadi untuk tahunan cikgu dapat 1,200. So cikgu masukkan terus alat tulis 1,200. Okey, untuk baju uniform. Okey, baju uniform cikgu punya 450. Ini hanya sekali dalam setahun. So nilai dia samalah 450. Okey, begitulah sampai habis guys. Kamu hanya perlu tengok apa yang ada dalam penyata aliran tunai. Itu yang kamu bawa masuk ke dalam penyata pendapatan. Tapi be careful guys. Bukan semua item yang ada dalam penyata aliran tunai memang sepenuhnya kamu akan bawa masuk dalam penyata pendapatan. No. Ada sesetengah item yang ada dalam penyata aliran tunai tapi kamu tidak rekod ataupun catat ia dalam penyata pendapatan. Okey. Seterusnya, kita terus tengok. So kamu buatlah. Kamu ambil nilai. Ambil saja nilai. Jangan ambil yang di sini guys. Kamu mesti ambil yang tahunan yang di bahagian tepi inilah sampai habis. Okey. And then itu untuk perbelanjaan lain. Kita tengok perbelanjaan operasi. Okey, untuk perbelanjaan operasi, kalau kamu tengok dekat penyata aliran tunai kamu, perbelanjaan operasi dia ada penyelenggaraan kenderaan dan minyak petrol serta belian bahan sebulan. Okey guys, so kamu jangan lupa belian bahan sebulan kita dah rekodkan dia di atas tadi. So kita tak perlu double record cukup sekali rekod saja. Belian bahan niaga dengan belian bahan sebulan tu benda yang sama guys. Okey, kita dah rekod dia 9550. So di bawah perbelanjaan operasi kita tak akan rekod lagi sekali lah. Okey, so yang tinggal lagi adalah penyelenggaraan kenderaan dan juga minyak petrol ataupun diesel. Okey, cikgu punya penyelenggaraan adalah sebanyak 2,400. So cikgu masukkan 2,400. Minyak petrol cikgu punya adalah 4,800. Okey, seterusnya. Kita terus kepada perbelanjaan kewangan. Okey, di bawah perbelanjaan kewangan, kita akan ambil kira faedah. Faedah sama ada faedah pinjaman ataupun faedah sewa beli. Yang itu adalah dikira sebagai belanja dalam perniagaan. Jadi kita mesti masukkan dalam penyata pendapatan. Okey, so kita tengok yang pertama faedah pinjaman. Dekat sini pun sudah ada faedah pinjaman. Okey, cikgu punya nilai 405 untuk sebulan. So setahun cikgu dapat 4860. Sorry ya. Okey, 4860. Seterusnya faedah sewa beli kenderaan. Guys, ingat balik kalau perniagaan kamu ada beli van dengan motosikal, tambah dulu nilai ni, dapatkan nilai van dan motosikal tu baru kamu masukkan kat sini. Okey.
So sini cikgu dah tulis lah. Van dengan motosikal. Yang ni kamu rujuk tugasan 7 sebab tugasan 7 kamu buat dia berasingan. Tapi bila masuk dalam tugasan 11 kamu dah campur siap-siap. Okey, so maknanya untuk faedah sewa beli kenderaan bagi penyata pendapatan cikgu punya 270. So kamu pun samalah. Kamu just masukkan terus 270 kalau nilai kamu 270. Tapi katakan kalau nilai kamu 3000 ke berapa ke, kamu just masukkan saja. Sebab apa? Sebab nilai dekat sini kamu sudah pun tambah dengan van dan juga motosikal. So tak perlu tambah lagi sekali. Okey, seterusnya faedah sewa beli perabot. Okey guys, so kalau dekat sini kamu perhatikan tapak yang cikgu bagi tempoh hari, ada cikgu sedikit kesilapan sewa beli perabot dan alatan pejabat. Okey, cikgu punya pelajar cikgu asingkan. So yang alatan pejabat itu kamu padam saja. Kamu hanya sewa beli perabot sebab alatan pejabat dia berada dekat bawah. Okey, so untuk sewa beli perabot cikgu punya RM20 sebulan, jadi setahun RM240. Okey, faedah sewa beli alatan pejabat. Okey, untuk faedah sewa beli alatan pejabat guys, cikgu punya nilai 15960. Be careful guys. Kalau ada nilai dekat sini dalam bentuk perpuluhan, yang ini kamu jangan bunda. Sebab apa? Sebab kalau kamu bunda, dia akan bagi kesan kepada penyata kedudukan kewangan kamu. Nanti penyata kedudukan kewangan kamu tak balance. Okey, ada nilai yang boleh kamu bunda, ada nilai yang tak boleh kamu bunda. So, dengar baik-baik. Kalau yang belian tadi cikgu kata nilai sini kamu boleh bunda. Kamu bundakan. Tapi kalau ada nilai dekat sini dalam bentuk perpuluhan, jangan kamu bunda. Ambil terus nilai dia. Okey, so cikgu punya 159.60. Okey. So, bila dah habis, kalau kamu punya ada lagi, masukkanlah. Kalau dah tak ada, cukuplah sampai situ sahaja. Okey guys, so kalau kamu tengok dekat penyata aliran tunai, dekat sini ada bayaran pokok pinjaman, bayaran sewa beli kenderaan, bayaran sewa beli perabot, bayaran sewa beli alatan pejabat dan deposit sewa premis. Okey, yang ini semua tidak masuk dalam ataupun kita tidak rekodkan ia dalam penyata pendapatan. Sebab ini bukan belanja. Ini bukan belanja perniagaan guys. Faedah dikira belanja tapi yang ini bukan belanja perniagaan. So kita tak akan bawa masuk dia dalam penyata pendapatan untuk kita dapatkan untuk bersih. Okey, so bila dah dapat semua nilai, macam biasa, kalau kamu malas tekan kalkulator, kamu highlight sahaja nilai ini and then kamu tekan sum. So, kamu akan dapat nilai 7959. Pindahkan dia ke lajur yang kedua, 7959. So, padamlah dia di lajur yang pertama. Okey, seterusnya perbelanjaan pemasaran. Okey, perbelanjaan pemasaran, cikgu punya pelajar, memang cikgu dah tetapkan 300 setiap orang, semua sama. So, nilai dia 3,600. So, kamu just masukkan 3,600. Okey guys, kalau kamu perhatikan dekat sini perbelanjaan pemasaran, cikgu terus letak nilai dia di lajur yang kedua, di lajur D. Kenapa? Sebab dia ada satu saja, dia tak ada kawan. So, kalau dia tak ada kawan, kita terus masukkan nilai dia di sini. Kalau dia ada kawan, kita perlu cari jumlah dahulu baru kita masukkan dekat sini. Okey, and then last adalah belanja susut nilai. Okey guys, untuk belanja susut nilai ni, nilai dia kamu perlu rujuk di tugasan 7. Okey, tugasan 7 tempoh hari cikgu dah minta kamu buat pengiraan siap-siap berkaitan dengan susut nilai. Okey, ini contoh dia. Cikgu punya contoh kenderaan 5,000, perabot 400 dan alatan perabot RM35 dan alatan pejabat cikgu adalah 400. So cikgu masukkan terus nilai dia dekat sini. 5,435. Okey, so sum dapat 543. Okey guys, so nilai dia jadi 5,435. Okay. So bila kamu dah dapat
semua nilai ni, nilai belanja, perbelanjaan, apa yang perlu kamu buat? Kamu dapatkan jumlah perbelanjaan keseluruhan, iaitu perbelanjaan perniagaan. Okey, so macam biasa. Okey, ini adalah jumlah perbelanjaan keseluruhan. Okey, kamu highlight saja dari atas ini sampailah kepada 5435 and then kamu tekan sum. So, bila kamu tekan sum, dia akan dapat nilai 194,168.60. Okey, kalau kamu perhatikan tapak yang cikgu bagi kepada kamu, yang ini cikgu bagi dalam bentuk bracket. So, pastikan bila kamu type, pastikan nilai yang di-type juga mesti dalam bracket ya guys. Dan jangan lupa, ingat lagi apa yang cikgu pernah bagi tahu, untuk Excel kamu jangan sesekali space bar dia. Kalau kamu space bar, nanti nilai dia akan jadi value ataupun tak dapat dibaca. Biarkan macam tu saja. Okey, so bila kamu enter, dia akan jadi dalam bentuk negatif. So kamu padam. Okey, so jumlah perbelanjaan. Jadi daripada jumlah untung kasar ni, okey, untung kasar tadi kita dah kira. Okey, cikgu punya contoh 305168. Jadi untung kasar dia akan tolak dengan perbelanjaan perniagaan. Okey, sekarang ni jumlah perbelanjaan perniagaan kita sudah pun dapat, iaitu sebanyak 194,168.60. Okey, so apa yang perlu dibuat? Kamu perlu highlight sahaja. Highlight and then kamu tekan sum. So, dia akan keluarlah nilai baru. Itu kalau kamu malas tekan calculator. Kalau kamu rajin tekan calculator, itu lagi bagus. Okey, so dapat 11099.40. Okey, so kamu masukkan di bawah untung bersih. Laju untung bersih, untuk bersih 11099.40. So, sini kamu padam. So, akhirnya selesailah sudah kita punya penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2021. Yang mana tujuan kita menyediakan penyata pendapatan performa ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mengetahui berapakah keuntungan ataupun jumlah untung bersih setahun bagi perniagaan yang kita jalankan. Okey guys. Macam biasa, kalau nilai yang kamu dapat ini dalam bentuk yang positif, bermakna perniagaan kamu mendapat untung bersih. Tapi kalau kamu dapat tiba-tiba kamu sum, tiba-tiba jawapan dia negatif, itu menandakan perniagaan kamu mendapat rugi. So, kamu mesti tukarlah sini kalau nilai kamu negatif. So, kamu mesti tukar rugi bersih. So, itu saja untuk cara penyediaan penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2022.